gout saja ni. Ramai orang bila dia gout, kebanyakan cakap apa? Jangan makan kacang, jangan makan daging, jangan makan seafood. Betul ke tidak? Jadi dalam kepala dia merasakan bahawa 3 komponen ini penyebab. Sebenarnya saya nak cakap bukan. 3 komponen itu bukan penyebab gout. Tapi jangan salah faham. Kalau dah kena gout, dia tak boleh makan. But that 3 things bukan penyebab. Tapi manusia tak tahu. So dia merasakan bahawa bila dah kena gout, jangan makanlah. Sebab kalau makan nanti kena gout. Betul tak? Sekarang ini saya nak bagi anda apa punca gout, supaya anda boleh menikmati makanan itu sampai mati. Dia kata jangan makan sotong, jangan makan udang. Saya cakap, udang dengan sotong, siapa yang cipta? Allah yang cipta. Tapi sebenarnya saya nak cakap, gout, anda sebenarnya kena pantang karipap. Bukan kena pantang sotong, kena pantang karipap. Terkejut orang. Apa pula kan? Dia tak nampak. Sebab itu hari ini orang tak sembuh penyakit ni. Yang jadi gout tu sebab karipap, sebab kek, sebab kuih, sebab biskut. Itu penyebab gout. So orang pun hairan, kenapa? Untuk pengetahuan anda, mereka yang datang jumpa saya tanya, saya gout teruk lah, saya nak makan apa? Saya tanya dia, awak tahu tak gout tu apa? Okey, sekarang saya nak tanya anda, gout tu apa? Yang tadi angkat tangan. Apa? Okey, anda uric acid. Apa uric acid? What is uric acid? Kita kaji sampai situ, kita berhenti. Sebab apa kita berhenti? Nampak tak? Sebab apa kita berhenti? Sebab kita tahu kita tak kena gout. Sebab kita rasa tak penting nak tahu benda ni. Sebab kita rasa tak terlibat dengan kita, tak payah kaji. Betul tak? Okey. Inilah yang menyebabkan hari ini manusia diserang oleh benda-benda macam ni. Sebab dia tak kaji. Macam saya kata, mungkin saya kena serang, saya tak tahu. Tapi saya kaji benda ni, bukan sebab saya nak settle masalah saya, tetapi sebab saya fikir, saya nak membantu orang lain yang ada masalah ni, especially sahabat keluarga yang tersayang. So, gout ni, dia datang daripada kepekatan uric acid yang tinggi. Uric acid, dia terbina daripada purines. Purines ini dia hadir dalam semua jenis makanan, hampir kesemuanya ada. Bayam, cendawan, ikan, ayam, semua ada purines. So breakdown benda ni, dia akan, purines itu, dia punya breakdown akan hasilkan uric acids. Uric acids adalah antioksidan yang sangat hebat dalam badan kita, yang Allah dah jadikan untuk mengawal, menjaga, melindung organ kita sehebat vitamin C. Uric acid ini adalah antioksidan sehebat apa? Vitamin C yang anda rasa hebat anda makan. Tahu ke tak? Tahu ke tak? Tak tahu. Betul tak? Okey, apa yang terjadi? Uric acid ini dia memekat. Kenapa? Sistem. No. Belum sampai lagi. Sistem pembuangan uric acid sudah tergendala. Allah dah jadikan badan kita ini komplit dan sempurna. Lebihan uric acid akan dibuang. Allah dah buat, dah perfect. Badan dah tahu dah, dia nak uric acid banyak ni je. Yang lebih, don't worry, saya tolong buang. Pembuangan itu, sistem apa? Buah pinggang. Dengan erti kata lain, apabila dah kena gout, ini bererti buah pinggang kita sudah nyala siren merah. Jadi kita kena baca pula, okey, buah pinggang ini, dia dalam ni, ada saluran darah halus yang dinamakan glomerulus. Jadi, saluran darah halus inilah yang akan menapis uric acid untuk dibuang.
Apa yang terjadi? Sistem penapisan. Katalah ini sistem penapisan. Saya buat lubang. Agak-agak apa yang terjadi dekat sini? Agak-agak apa yang terjadi? Keluar tak habuk? Okey. Itulah sistem buah pinggang orang gaul. Koyak. So, akan ada yang terperangkap, akan ada yang keluar sedikit. Esok makan lagi sotong, makan lagi udang, makan lagi ayam. Yang tu high purine components. Jadi apabila dia memekat, kebetulannya Allah jadikan dia membentuk kristal. Dulu saya kaji kristal. Kristal ni tak nampak tau. Kristal ni pula banyak bentuk. Masa tu kita orang ni X-ray kristal, hanya nak tahu dalam kristal ini ada zarah apa. Itu saya punya bidang dekat universiti. Saya dulu tak kaji tentang, if you can see from the slide here, ini manusia. Manusia daripada sistem daripada organ daripada tisu daripada sel daripada zarah. Dulu saya kaji yang ni je. Ini je yang saya kaji. Ini semua saya tak kaji. Ini semua doktor-doktor saya yang buat. So apa yang terjadi? Kristal ini kebetulannya dia berbentuk begini. Dia berbentuk jarum. Needle-like crystals, needle-like shapes. Dia berbentuk jarum. Dan kebetulan itu Allah jadikan jarum itu terbenam dekat sendi. Nampak tak Allah begitu sayang dekat kita? Kalau anda baca Asmaul Husna, anda akan sedar Allah maha besar, dia maha menyayangi, dia maha mengasihani. Dia buat benda ni untuk kita tahu bahawa ada kerosakan ke atas organ penting dalam sistem kita, supaya kita buat pembaharuan, pembaikian. Tapi tak, manusia ambil ubat tahan sakit. Tapi tak, manusia ambil ubat tutup struktur jarum ini supaya dia tak berbentuk jarum. Kalau berhenti makan ubat, jadi apa? Ubat gaul, dia seolah-olah topeng. Topeng, tak topeng, kita orang lain pakai topeng orang lain. Bila buang topeng jadi apa? Bila buang topeng jadi asal lah. Itu yang kena makan ubat sampai. Ini nak cakap. Dan ramai juga yang dengar ni, saya nak bagi tahu, tak semua akan boleh dapat kecapi perubahan. Sebab apa? Even saya cakap, even doktor, even datuk-datuk, datin-datin, menteri-menteri sekalipun sakit. Setuju ke tak? Walaupun duit dia banyak. Sebab berbalik kepada surah Al-Baqarah sekali lagi, ayat 269. Allah SWT berfirman, bukan saya. Allah memilih orang tertentu untuk diberikan hikmah kebijaksanaan, iaitu ilmu yang berguna. Sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Hanya orang yang beramal soleh, yang berakal sahaja akan mendapat pengajaran. Allah dah cakap. Jadi sebelum saya meneruskan perjuangan, sebelum saya meneruskan lagi perkongsian, eloklah saya berdoa dahulu. Semoga kita semua menjadi orang yang Allah pilih untuk diterima hikmah kebijaksanaan itu. Subhanallah. Kita sibuk nak salin petua. Belum tentu lagi kita akan jadi orang yang akan buat. Belum tentu kita akan jadi orang yang istiqomah. Belum tentu kita akan jadi orang yang akan faham. Sebab apa? Sebab Allah memegang benda ni. Yang saya selalu rasa, sebab saya dah banyak buat ceramah, dah 3,000 orang dah ni mencapai. Dan saya nampak dah, dan saya memujuk diri saya dengan ayat ini. Sebab ini adalah sort of like, saya rasa ini adalah kod rahsia Allah, yang mana dia pegang atas asbab tertentu. Mungkin ini kuasa dia, yang mana dia nak manusia sedar bahawa awak ada jawatan, awak ada pangkat, awak ada wang ringgit. Belum tentu awak akan dapat hikmah ini. Betul tak? Jadi jangan sibuk nak menyalin petua. Ambil hikmah kebijaksanaan, bukan petua lagi.
Okay, now you mula faham kenapa anak-anak murid saya semuanya berjaya. Sebab saya akan cerita daripada awal. Kalau kita tengok, perasan tak sini ada orang yang kena gastrik. Sebenarnya bukan sebut gastrik, sebenarnya kena sebut gastritis. Siapa sini ada masalah gastrik? Angkat tangan.